Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Perak versus PDRM yang mana keputusan terikat seri 0-0. Pada perlawanan ini kalau kita lihat kedua-dua pasukan ada peluang yang menarik yang sepatutnya mereka sudahkan dan juga terjemahkan kepada jaringan. Tetapi nak buat macam mana kalau bola tu tak mau masuk, dia tak mau masuk juga. Tetapi ada ayat baru dari coach Perak iaitu LTK yang mana beliau menyatakan mungkin kena panggil bomoh dari Indonesia. Benda tu memang lawak lah, tetapi bukan benda tu yang kita nak ulas. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Perak dahulu. Apakah perkara positif dan juga apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Perak pada perlawanan ni? Okey, kalau kita lihat daripada segi sudut formation, apa yang dilakukan oleh pasukan Perak ketika mereka dalam attacking phase, mereka bermain dengan back 3 dan juga mereka akan overload di bahagian hadapan dengan penggunaan lebih kepada 4 player. Mungkin ada 2-3 player cover di bahagian midfield dan juga half space, dan juga lagi 2 player akan cover di bahagian wide area. Contohnya seperti di bahagian kanan akan di cover oleh Fahmi Daniel dan juga di bahagian kiri akan di cover oleh Nasrul Amri yang naik untuk memberi supporting play. Jadi perkara pertama yang kita boleh puji tentang pasukan Perak ni adalah dalam fasa menyerang, terutamanya di kawasan attacking third ataupun final third pasukan lawan. Kita boleh lihat bagaimana gandingan Hadi Fayad dan juga Seo, pemain import dari Korea ketika first half, yang mana kedua-dua player ni sebenarnya memberi impak yang positif kepada gerakan-gerakan serangan yang dilakukan oleh pasukan Perak apabila combination play yang terbentuk di antara mereka berdua telah berjaya untuk mencipta beberapa peluang untuk pasukan Perak. Tetapi apa yang boleh saya cakapkan, peluang ataupun gerakan yang dilakukan sudah lawa, sudah cantik, tetapi dari segi kelemahan mereka kekurangan finishing ataupun kekurangan dari segi execution yang menyebabkan mereka tak boleh nak sudahkan peluang yang dicipta oleh mereka sendiri dan juga gagal untuk menterjemahkan peluang tersebut kepada jaringan. Dan benda ini juga melibatkan faktor dari segi decision making, yang mana kalau kita lihat ada beberapa decision ataupun keputusan yang dilakukan agak sedikit lewat dan juga sedikit teragak-ragak, dan benda ni juga melibatkan faktor daripada reaction toward the ball, iaitu apabila bola nak sampai dekat kaki mereka lambat untuk memberi reaction dan sebagainya, menyebabkan mereka lambat untuk membuat keputusan sama ada untuk shoot ataupun untuk release the ball dengan lebih awal. Jadi perkara tersebutlah yang menyebabkan pasukan Perak FC tidak begitu kompos di bahagian hadapan untuk menyudahkan peluang-peluang yang ada. Jadi apa yang dilakukan oleh LTK untuk menajamkan barisan hadapan pasukan Perak ni adalah di second half beliau membawa masuk Christian Obiozo untuk membantu bahagian serangan. Jadi apabila kemasukan Obiozo ni, dia lebih kepada bermain dalam sistem dua target man, iaitu Seo dan juga Obiozo akan bermain sebagai dua striker bergandingan di hadapan, dan Hadi Fayad yang bergandingan dengan Seo di first half tadi diletakkan untuk bermain di antara mereka berdua untuk bermain sebagai attacking midfield ataupun lebih kepada pemain number 10 lah. So apabila Hadi Fayad lebih drop untuk berada di antara dua player ni, tugas Hadi Fayad adalah untuk create game ataupun menjadi link up player untuk connect antara dua player ni ketika pasukan Perak menyerang, untuk dia supply bola dengan hantaran-hantaran through ball dan sebagainya ke bahagian hadapan. Jadi benda itulah yang berlaku di second half apabila Hadi Fayad diletakkan lebih drop deep untuk berada di antara dua striker ni. Dan benda yang sama juga berlaku di second half, walaupun kemasukan Obiozo di bahagian hadapan dan bergandingan dengan Seo dan Hadi Fayad diletakkan sebagai number 10, pasukan Perak still lagi boleh mencipta banyak peluang dan juga gerakan-gerakan yang menarik. Tetapi masalah yang sama ketika first half masih lagi terjadi ketika second half, yang mana dari segi execution, daripada segi
segi penyudah, mereka juga tak beberapa klinikal dan gagal untuk menyudahkan peluang-peluang yang ada. Kalau kita lihat kemasukan Obiozo sepatutnya memberi impak yang positif kepada bahagian hadapan untuk menyudah ataupun untuk menyelesaikan masalah pasukan Perak yang di first half. Tetapi kemasukan Obiozo di second half nampaknya dia sedikit memberi masalah yang baru, yang mana kalau kita lihat di second half, Obiozo memang dikawal rapi dari segi situasi man to man marking oleh James, iaitu pertahanan PDRM FC. Walaupun mempunyai fizikal yang tegap dan juga besar, tetapi nampaknya apabila dikawal dengan rapi oleh James, Obiozo tak boleh nak bertindak banyak apabila dia tak ada ruang ataupun tak ada space yang banyak sewaktu dia receive ataupun menerima bola dari Hadi Fayad ataupun Seo, yang menyebabkan pergerakan dari Obiozo ni senang dipatahkan. Bahkan apabila Obiozo nak create situasi 1v1 pun, banyak player PDRM, contohnya akan ada 2 ataupun 3 player lain yang PDRM punya, akan memberi support kepada James untuk mereka jatuhkan ataupun merampas balik bola daripada Obiozo. Jadi kemasukan Obiozo pun tak memberi impak yang positif sangat ke bahagian hadapan. Cumanya Hadi Fayad drop deep as a number 10 memberi impak yang positif kepada Seo. Jadi boleh saya katakan attacking pasukan Perak ni dah bagus. Hadi Fayad dan juga Seo, mereka dah boleh bina combination play dan link up play dan juga gerakan yang bagus, tetapi mereka perlu perbaiki dari segi execution dan juga finishing apabila mereka dah berjaya untuk mencipta peluang yang menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kepada penggunaan pasukan Perak di bahagian tengah, bahagian tengah mereka sangat-sangat bagus di bahagian Fainator ataupun di bahagian attacking mid, iaitu Ikhwan Hafizo, yang mana kita boleh katakan Ikhwan Hafizo dan juga bahagian attacking Hadi Fayad dan juga Seo, mereka ni mempunyai perfahaman ataupun chemistry yang bagus, yang mana kita boleh lihat banyak killer pass yang dilakukan oleh Ikhwan Hafizo ke dalam kotak penalti apabila pemain-pemain Perak seperti Seo, Hadi Fayad membuat off ball movement, yang mana mereka berjaya untuk orang kata apa, memahami hantaran-hantaran yang bakal dilakukan oleh Ikhwan Hafizo di dalam ruang-ruang yang kecil. Jadi Ikhwan Hafizo adalah typical player yang boleh saya katakan akan menyinar dan juga akan menyelah dalam saingan Liga Super kali ini dengan kreativiti yang beliau ada, vision yang beliau ada, dan passing accuracy beliau pun sangat bagus, dan bagaimana beliau mencipta gerakan-gerakan dengan passing through yang agak lawa. So boleh saya katakan Ikhwan Hafizo pun dah berjaya menjalankan tugas beliau dengan cemerlang. Cumanya balik kepada poin satu, jadi penyudah ya yang menjadi masalah. Jadi dua perkara tu boleh kita pujilah untuk pasukan Perak. Dan kita masuk kepada kelemahan pasukan Perak. Okey, kelemahan pasukan Perak kalau kita nampak pada perlawanan ni adalah dari segi counter attack ataupun daripada segi direct football yang dimainkan oleh PDRM. Kita kena faham Perak bermain dalam situasi ataupun bermain dari segi defensive line yang tinggi. Jadi apabila bermain dalam defensive line yang tinggi, mereka memudahkan untuk pasukan PDRM bermain dengan lebih direct dan juga bermain dengan lebih bagus daripada segi counter attack. Jadi ada beberapa gerakan yang mana pasukan PDRM berjaya exploit, terutamanya di kawasan wide area ataupun di kawasan winger lah, untuk mereka masuk ke dalam kotak penalti pasukan Perak. Tetapi masalah PDRM ni dia sama juga macam masalah Perak, iaitu dari segi klinikal. Mereka juga tak bagus dari segi penyudah yang menyebabkan kedua-dua pasukan tumpul daripada jaringan. Jadi mungkin apa yang berlaku kepada pasukan Perak apabila kena counter ataupun terekspos kepada ruang-ruang kosong yang banyak di bahagian pertahanan adalah permasalahan daripada segi transition, yang mana kita boleh tengok dalam attacking punya transition dari bertahan ke menyerang, pasukan Perak sangat bagus di bahagian attacking phase. Tetapi bila out of position, bila kena counter ataupun bila kena serang, pasukan Perak agak kurang daripada segi transisi untuk membentuk balik back five mereka untuk menjadi lebih compact dan juga menjadi lebih sempit ataupun untuk menutup ruang-ruang yang ada untuk pasukan lawan penetrate lah. Jadi benda tu juga antara kelemahan pasukan Perak. Yang kedua adalah daripada segi distribution ball, yang mana kalau kita lihat di bahagian tengah, gap antara attacking phase dan antara attacking bahagian serangan dan juga midfield department boleh dikatakan
katakan ada banyak loophole ataupun ada banyak kelumpungan dan juga gap mereka tu agak jauh dari satu department. Jadi apa yang boleh saya katakan, Perak juga tak ada seorang holding midfielder yang boleh untuk connect antara bahagian tengah. Contohnya Fadil Idris lebih kepada pure DMF untuk support kepada centre back. Jadi untuk beliau naik memberi support kepada Ikhwan Hafizu ataupun membentuk gandingan bersama dengan Ikhwan Hafizu agak kurang lah. Jadi Ikhwan Hafizu dan juga serangan yang terpaksa buat. So Sio dengan Hadi Fayat terpaksa untuk drop deep juga untuk membentuk combination play bersama dengan Ikhwan Hafizu. Manakala untuk winger kita boleh tengok Fahmi Daniel agak terlalu out wide position dan juga Nasrul Amri lebih kepada wide position juga untuk mereka cover bahagian tersebut yang menyebabkan mereka tak ada connector apabila midfield hanya ada seorang saja, Ikhwan Hafizu. Sebab itulah di second half Hadi Fayat yang didropkan untuk bermain sebagai number 10 dan Ikhwan Hafizu diletakkan berhampiran ataupun selari dengan Hadi Fayat untuk mereka ada connector di bahagian tengah juga. Tapi sayanglah Hadi Fayat tak boleh bermain dalam 90 minit, jadi tak boleh nampak sangat gandingan-gandingan yang lebih baik ataupun lebih banyak dilakukan di bahagian padang ketika perlawanan tersebut. Jadi secara overallnya ada beberapa problem lah yang Perak FC boleh atasi dan mereka sebenarnya akan ada masa yang panjang di bawah kendalian coach Datuk LTK ni. Sebab apa? Sebab mereka ni masih muda, so development mereka mungkin akan memakan masa, tetapi bila sampai pada satu masanya hasilnya mungkin akan jadi lebih bagus ataupun tidak, kita kena tunggulah. Jadi itu untuk pasukan Perak. Kita masuk untuk PDRM. PDRM ni sikit je. Okey, untuk pasukan PDRM apa yang boleh kita katakan, PDRM lebih kepada direct football, mereka lebih kepada direct and long ball. Banyak hantaran-hantaran jauh yang dilakukan oleh PDRM untuk mencari striker mereka seperti Bruno Suzuki dan sebagainya. Banyak gerakan yang berjaya dilakukan, tetapi di bahagian attacking Bruno Suzuki bukanlah typical player yang boleh beat antara one or two player untuk masuk ke dalam D-box. Sekiranya jarak antara D-box dengan Bruno tu jauh kan. Jadi banyak benda pergerakan-pergerakan Bruno agak terbatas, walaupun ada beberapa gerakan yang tercipta hampir menjaringkan gol, tetapi daripada segi finishing execution masih lagi kurang. So benda tu juga perlu diperbaiki. Dan juga untuk midfield department pun kita boleh tengok midfield pasukan PDRM lebih drop deep dan lebih cover bahagian wide area dan juga memberi support kepada bahagian centre back untuk mengadaptasi ataupun untuk absorb, menyerap tekanan dan juga attacking ataupun serangan yang dilakukan oleh pasukan Perak. Jadi dalam segi transisi apabila mereka menyerang, mereka tak ada player bahagian tengah yang naik untuk membantu Bruno ataupun memberi support kepada Bruno, menyebabkan Bruno ni lebih kepada isolated, berkeseorangan. Bila dia terima bola tak ada support, tak ada orang yang buka ruang ataupun buat larian untuk memberi bantuan kepada beliau, menyebabkan beliau terpaksa buat game secara individu. Tetapi benda yang positif kita boleh puji defend lah. Defend dan juga goalkeeper pasukan PDRM, Ramadan dan juga James punya defend, yang mana kedua-dua player ni memang menyinar lah. Ramadan dengan save yang banyak dan juga James dengan pengawalan Obiozo yang bagus. So secara overallnya direct and long football PDRM hampir berhasil, tetapi dari segi transisi dan juga supporting play PDRM masih lagi kurang. So fitness level pun kita boleh nampak masih lagi tercari-cari, tak mampu untuk bermain 90 minit. Sepatutnya benda fitness ni tak jadi masalah dah untuk 2023, tetapi nampaknya masih lagi menjadi masalah kepada beberapa tim dalam saingan Liga Super. So itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.